syirik yang tersembunyi. Riya ni, buat ibadat bukan kerana Allah. Sebab itulah saya bimbang hari ni fenomena baru ni. Bangun pukul 3, 4 pagi, bukan nak beribadat munajat dengan Allah, munajat dengan Zoom, dengan grup-grup yang kita ada ni. Ini juga satu fenomena yang tidak sihat untuk keikhlasan beribadat. Saya tak kata semua salah tuan-tuan. Saya pemain Zoom juga. Tapi kita tengok waktulah. Kan? Wa minal ahwa'i wal bid'ah, daripada mengikut hawa nafsu, nak kepada happy-happy, suka-suka, maksiat ke maksiat pun tak apa. Dan juga perkara bid'ah. Apa makna bid'ah? Bid'ah ni iaitulah mereka ibadat yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Ingat, hati-hati. Kita suka sangat buat. Dalam tanya jawab nanti saya akan huraikan. Bulan Muharram, bulan yang suci, tapi dikotori dengan banyak benda-benda yang benda-benda bid'ah dan khurafat. Allahu Akbar. Wa minal fusuqi wal ma'asi, daripada maksiat dan benda-benda jahat. Sama ada dosa besarnya atau dosa kecilnya, yang zahirnya, yang batin, seperti riya, ujub, al-ghil. Ghil ni benci kepada orang yang baik. Wal ghish, menipu. Al-hiqdi, hasad, dan lain-lain lagi. Kata di para ulama, itu di antara perkara yang besar. Alhamdulillah, dalam kitab kita ni, tuan-tuan cari kitab, nama dia Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati ni ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Abu Anah tolong hurai sikit-sikit untuk nak menambahkan kepahaman dan menjelaskan isi kandungan yang sudah baik, tapi kita tambah, kata orang, penambah baikan lagi. Nurun ala nur lah. Dalam kitab ini Abdul Qadir telah bawa kepada kita 7 anggota zahir yang menjadi punca kerusakan hati, 10 sifat mazmumah yang kita mesti takhalli, kosongkan hati kita. Kemudian diakhiri dengan 10 sifat mahmudah yang menjadi kewajipan kepada kita untuk beramal dengan dia. Tuan-tuan cari kitab ni, nama dia Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah, kitab ni, ambil je kitab, tuan-tuan boleh talaki dua siri kuliah. Saya khatam di masjid saya di pondok ni, dan sekali lagi ana sudah khatam kitab ini di Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan yang KL boleh ambil yang Masjid Negara sebab bahasa luar. Ia nak kajak Kelantan, kita ambil pondok ni. InsyaAllah. Ini kitab ni Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan merawati hati kita, yang menjadikan kita ni insya-Allah nalqallah, kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla biqalbin salim, insya-Allah, dengan hati yang sejahtera, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah ayat kita. Ayatnya pendek-pendek tapi huraiannya panjang. Baik, saya pindah kepada, insya-Allah kita sambung lagi ayat yang ke 90 dalam tafsir yang berikutnya. Sebelum kita tamatkan tafsir kita ini, kita bagi kepada beberapa faedah. Al-fawaid at-tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikannya, dari sudut ilmiahnya kepada ayat yang kita baca tadi, bermula daripada ayat 83 sampai ayat 89 ini, insya-Allah. Yang pertama, doa. Nak adab kita berdoa, kita kena puji Allah Ta'ala dulu. Puja Allah, selawat ke atas Nabi SAW, kemudian barulah kita minta apa yang kita nak. Itu di antara ciri-ciri mustajabnya doa. Kita nak suruh mustajab doa ni macam mana? Kita kena doa dulu, kita kena minta permohonan, kita minta dengan pembukaan doa kita dengan memuja Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Nabi Ibrahim minta waj'al li lisana sidqin, minta lidah aku ni benar dan mendapat pujian orang. Dalil ala targhib fil amal salih, hendaklah kita buat kerja-kerja amal soleh yang boleh menjadi pujian, sebutan yang baik selepas kita mati. Kita buat apa saja pun, biar bila kita mati, orang lalu ikut ni, Masya Allah, tua haji kita lah dulu ni buat masjid, buat surau. Orang lalu tepi jalan buat tempat anak-anak kita, orang nak pergi mana, tunggu kereta, tunggu bas,
kan, oh dia lah dulu ni. Jadi biar kita lalu ke rumah orang miskin, orang ni rumah armalah ibu tunggal ni, Pak Haji tu dulu lah dia. Biar orang sebut. Kita bukan nak suruh orang sebut, tapi biar kita buat amalan yang menjadi sebutan baik kepada orang. Jangan niat nak suruh orang puji kita, tak boleh. Itu rusak pula qalbun salim kita, kan. Yang ketiga, bila Nabi Ibrahim berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan aku pada dibangkitkan, maknanya annakullu insan muftaqirun ila du'a. Semua kita ni berhajat kepada doa, permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kan Ibrahim Nabi masih lagi berdoa dengan doa-doa yang sangat menyentuh kita punya perasaan dan sangat berhajat kita kepada doa itu tersebut. Berapa dah kita? 3 kan? Yang keempat, seorang ulama nama dia Ashhab meriwayatkan daripada Imam Malik ketika menghuraikan ayat waj'al li lisana sidqin fil akhir. Jadikan bagi aku ni, Allah sebut apa tadi? Jadikan bagiku sebutan yang baik yang harum di kalangan orang yang datang kemudian. Kata Imam Malik, la ba'sa, tidak menjadi kesalahan seorang itu suka kalau orang sebut kebaikan dia, suka. Dan nampak amal soleh yang kita buat, dengan syarat kita kena niat kerana Allah. Bukan niat nak suruh orang puji, bukan niat nak suruh nak masuk dalam surat khabar, dalam paper, tak. Boleh ya kita tunjukkan kebaikan kita kalau kita mampu kontrol hati kita untuk orang lain ikut kebajikan yang kita buat. Tapi jangan melampau sangat lah. Setengah orang ni semua dia buat tunjuk belaka ke dalam Facebook, dalam apa, susah juga kita. Susah juga nak kawal hati ni. Kadang-kadang dia rempuh masuk, syaitan masuk. Kita nak pergi bagi sumbangan ni 5-6 kamera ikut sekali, ini bahaya. Sekadar satu kamera handphone cukup lah untuk nak tanda aku buat benda ni supaya orang lain ikut, contohnya. Tapi jangan semualah. Biar ada benda rahsia kita dengan Allah. Yang kelima, Allah SWT sebut dalam Quran 5 kali idafah kepada as-sidqi. Dalam Quran ni ada 5 tempat yang Tuhan sebut as-sidqi ila as-sidqi, mudafa ila as-sidqi dalam ayat ini. Waj'al li lisana sidqin, kata-kata lidah yang benar. Dan dia sebut dalam surah Yunus ayat 2, wa qadamus sidqi. Saya tak hurai lah, saya sebut ya. Nanti tuan-tuan tanda nombor ayat, boleh tadabbur lepas ni. Mudkhala sidqin wa mukhraj as-sidqi dalam surah Al-Isra ayat 80. Wa maq'adus sidqi dalam surah Al-Qamar ayat 55. Ada 5 kali Allah Ta'ala idafahkan kepada as-sidqi, lisanus sidqin, makhraj sidqin. 5 tempat. Wa haqiqatus sidqi fi hadhil asya, apakah hakikat benar dalam perkara yang disebut ini? Iaitu al-haqqus sabit, kebenaran yang mantap, yang menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kan? Sama ada perkataan kita, perbuatan kita, amalan kita, kita nak semuanya benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Baik. Yang keenam, sebutan yang baik. Sebutan yang baik selepas kita mati, seolah-olah tuannya masih hidup. Sebutan yang baik setelah kita mati, seolah-olah masih hidup, tuannya masih hidup. Masya Allah, tabarakallah. Balizik, bahkan sebutan yang baik itu lebih baik daripada kita hidup. Kita hidup belum tentu orang sebut kita baik, tapi kalau kita mati dengan amalan-amalan yang baik yang kita tinggalkan, Masya Allah, sekali orang sebut, orang kata rahimahullah, jazahullahu khaira, ghafarahullah, orang doakan. Menarik. Itu dia panggil sebutan yang baik. Tadilah saya contoh tadi beberapa orang contoh ulama Islam yang
Mati tak ada anak, tapi hari ni orang sebut lagi kebaikan dia sampai ke hari kiamat orang akan sebut. Maka sebab kalau kita hidup mati lepas tu, tapi kebaikan yang kita buat tak mati. Maka kata di para ulama, tanda kata-kata ni hikmah, manusia yang bahagia, dia mati, kebaikan dia tidak mati. Manusia yang bahagia itu kebaikan yang mati, dia mati, kebaikan tak mati. Orang duk sebut, orang duk ingat, wakah-wakah dia buat, orang duk guna, pahala berterusan. Kitab-kitab yang dia tulis orang baca, kitab yang bermanfaat lah. Kalau kitab yang karut baru orang baca, jadi kerut yang kedua. Manusia celaka, dia mati, kejahatan dia tak mati. Allahu Akbar. Hari ni saya peringatkan saya, geng-geng duk teruk orang, duduk buat kartun, duduk hina orang. Kalau awak mati sehari dua ni, gambar-gambar yang kamu buat masih menjadi tontonan orang, menjadi mainan orang, video-video perli orang ni, semuanya tuannya mati, kejahatan dia tak mati. Itu manusia celaka, na'udzubillah. Jadi kita letakkan diri kita dalam kumpulan manusia yang bahagia, insya-Allah. Yang ketujuh, di antara nikmat yang Allah Taala anugerahkan besar kepada hamba dia, yarfa' lahu bainal alamin zikrahu wa yu'la qadrahu. Maknanya di antara alam ini disebut, atas dunia apa orang sebut, bila kita mati apa orang sebut. Ini di antara nikmat yang besar yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Janganlah kita bila orang lalu kat kubur kita, orang ludah, mata ni mujurnya mati awal, na'udzubillah. Sebagaimana berlaku pada Abu Righal yang menjadi tali baru kepada Abrahah nak serang Mekah dulu. Orang lepas haji, dia lalu kat kubur Abu Righal, masing-masing kencing kat situ. Dia kata, ni lah baksa bini, tali baru nak khianat pada Mekah. Kita jangan, tuan-tuan, jangan jadi tali baru pengkhianat dalam kuasa kita hidup. Nanti orang lalu kat kubur kita, orang tak doa, tapi orang kencing atas kubur kita, na'udzubillah. Masya Allah. Yang ke-8, kenapa Nabi Ibrahim sebut minta ampun kepada ayah dia, khassa abahu? Kenapa dia tak minta dengan orang lain? Dengan mak dia tak minta. Ini timbul soalan. Jawabnya sebab dia janji. Setelah dia berdebat dengan ayah dia, orang panggil Jabrul Khatib, nak tutup rasa kecewa dia kata, bapa, tak apalah, saya akan doakan untuk ayah. Sehinggalah ayah dia terbukti kafir, maka barulah Ibrahim tabarra'a minhu, dia berlepas diri. Qila ni mana ada pandangan lah. Ada orang kata, inna ummahu kanat mu'minah, mak dia beriman. Wallahu alam. Dalam tafsir Ras'ani kata, sebab Ibrahim doa untuk ayah dia saja, sebab mak dia beriman, ataupun sebab dia duduk berlawan ayah dia, mak dia tak ada cerita pun dalam ni. Yang ke-9, illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang bertemu Allah dengan hati sejahtera, menunjukkan betapa besarnya kelebihan hati yang sejahtera, yang bebas daripada syirik, bebas daripada nifak, bebas daripada penyakit-penyakit yang besar ni yang telah kita senaraikan dalam kitab kita ni. Maka itulah manusia yang bahagia, insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, untuk memahami doa Nabi Ibrahim AS, ada saya senaraikan secara pendek. Dan doa-doa Nabi Ibrahim AS, di antaranya, tuan-tuan, tanda nombor ayat je lah, tak sempat dah kita nak baca. Ad'iyatu Nabiyillah Ibrahim, yang disebut dalam Quran, Rabbi ja'al haza baladan aminan, surah Al-Baqarah 126. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati, jadikan aku dan zuriat aku mendirikan salat, surah 40, surah Ibrahim. Rabbi inni askantu min zurriyyati, ya Allah, aku tinggal keluarga aku di Mekah ni, ayat 37 surah Ibrahim. Kemudian ayat 38, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, mu tahu semua yang aku sembunyi, yang aku nyata. Ayat 41 surah Ibrahim, Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ayat 83 surah Asy-Syu'ara, surah kita ini,
Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ayat 100 surah As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Ayat yang kelima surah Al-Mumtahanah, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ayat 4 surah Mumtahanah, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Itu di antara doa-doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ayat 35 satu lagi yang penting, ayat 35 surah Ibrahim. Ayat ini ayat minta perlindungan, penjagaan tauhid kepada kita dan zuriat kita. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucu aku daripada sembah berhala. Jadi dua ayat yang besar ni tuan-tuan kena tanda. Ayat yang pertama surah Ibrahim ayat 35. Kemudian surah Ibrahim ayat 40, kita minta zuriat kita jaga apa ni? Jaga solat. Kemudian doa kita ni lah. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Mudah-mudahan 10 faedah